Surah Al-An'am merupakan surah ke-6 dalam Al-Quran. Ia bermaksud binatang ternak. Surah ini mempunyai 165 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Surah Al-An'am mengambil namanya daripada ayat 136 hingga 139, berikutan golongan musyrikin Mekah yang telah menggunakan binatang-binatang ternak dalam kepercayaan syirik mereka. Surah Al-An'am merupakan surah Makkiyah pertama di dalam Al-Quran jika kita ambil kira bermula dari surah Al-Baqarah. Apakah kepentingan surah-surah Makkiyah ini? Salah satu yang kita dapat amati ialah Al-Quran telah diturunkan dengan memberi penekanan dahulu kepada Tauhid bertahun-tahun lamanya, dan barulah turun ayat-ayat Madaniyah yang berunsur fiqah atau hukum hakam pula diturunkan. Ini memberikan kita satu pengajaran bahawa dalam dakwah kita, dalam ajaran kita kepada kawan-kawan, dalam didikan kita kepada anak-anak, ada kelebihannya kita mengutamakan tauhid keesaan Allah dahulu sebelum kita menekankan perkara-perkara lain seperti hukum hakam dan ibadat umpamanya. Surah ini telah diturunkan sekitar penghujung tempoh 13 tahun semasa baginda menetap di Mekah. Surah ini telah turun selepas dua penyokong Rasulullah SAW yang hebat, iaitu Abu Talib dan Khadijah, sudah tiada lagi. Pada waktu itu, baginda telah pun berdakwah secara terbuka dan bertahun-tahun lamanya. Baginda dan pengikut-pengikutnya telah menerima penentangan yang cukup hebat dalam bentuk cemohan, serangan fizikal dan juga telah dipulaukan. Jika surah-surah sebelum ini menceritakan tentang golongan-golongan lain, surah ini pula diturunkan dengan fokus tentangan daripada kaum musyrik Quraisy Mekah pula. Kebanyakan orang di Mekah ketika itu melihat Islam hanyalah sebuah gerakan yang lemah, tanpa sokongan, dengan penganut dan harta yang sedikit. Pada waktu yang sama juga, Yathrib atau Madinah telah mula disebari dengan agama Islam. Ini adalah permulaan perjalanan Islam menuju kejayaan dan tiada siapa pada waktu itu dapat meramalkan. Surah Al-An'am bertemakan untuk menegakkan ketuanan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah sebagai bukti keesaan dan kesatuan kekuasaannya. Pada akhir surah pula, melalui doa yang begitu popular, kita turut membaca bahawa seluruh hidup dan kematian saya dan ibadat saya dan perjuangan saya adalah semuanya untuk Allah. Penekanan-penekanan dalam surah ini bukanlah secara susunan mengikut topik-topik, tetapi ia disulami di tempat yang berbeza-beza. Kandungan surah ini termasuk ayat-ayat seperti berikut: penolakan syirik serta penerangan dan jemputan kepada akidah tauhid. Ayat-ayat membuat perbandingan jelas mengenai amalan salah mereka yang amalkan syirik yang berlaku waktu itu. Gambaran semasa akhirat dan secara langsung menekankan wujudnya hidup selepas mati. Ayat-ayat di dalam surah ini menyangkal tanggapan yang salah bahawa tiada apa yang berlaku selepas kehidupan di dunia ini. Marilah kita berfikir sejenak. Apakah maksud hidup selepas mati? Dan apa yang perlu kita lakukan mengenai kenyataan ini? Jawapan terhadap serangan yang dikemukakan oleh mereka yang tidak mempercayai Nabi SAW dan dakwahnya. Nasihat serta peringatan kepada orang-orang kafir dan penentang-penentang Islam. Mereka disuruh untuk melepaskan sikap tidak peduli dan sombong mereka. Sebagai contoh, cerita Nabi Ibrahim telah disampaikan dalam surah ini supaya dapat membandingkan peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim adalah contoh yang baik kerana orang Quraisy Mekah percaya
mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Peringatan ini juga dilanjutkan kepada orang Yahudi seperti ayat 146. Ayat-ayat yang memberi galakan kepada baginda dan para pengikutnya pada waktu itu yang berada dalam keadaan yang amat tertekan mengembangkan Islam. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ